Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Januari bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyarul Zamani. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Remaja hilang tidur di hotel terbiar sebelum selamatkan diri. Juga 8 kedai makan di Tumpat kotor diarah tutup. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dilaporkan hilang bersama abangnya dari surau perumahan Taman Bernam Jaya, Hulu Bernam 1 Januari lalu ditemukan selamat. Dipercayai remaja tersebut tidur seorang diri di sebuah hotel terbiar berhampiran Pasar Seni Kuala Lumpur selama 6 hari sebelum meminta bantuan daripada seorang lelaki gelandangan. Media semalam melaporkan seorang lelaki berusia 42 tahun direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berkaitan kes dua beradik dipercayai dikurung di sebuah hotel di Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang remaja berusia 16 tahun kira-kira 2.48 pagi pada 12 Januari lalu berkenaan kes cabul dan diliwat seorang individu di sebuah hotel di Jalan Sultan. Kes disiasat di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan kerana melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii tanpa kerelaan dan Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Remaja daripada dua beradik lelaki dilaporkan hilang bersama adiknya pada 1 Januari lalu mendakwa dikurung dalam sebuah motel di Jalan Petaling oleh individu tidak dikenali. Malah remaja berusia 17 tahun itu mendakwa dikurung bersama adiknya selain diperlakukan tidak baik sebelum dipisahkan pada 9 Januari lalu. Namun remaja tersebut berjaya melarikan diri sebelum ditemukan dalam keadaan tidak bermaya di stesen LRT Pasar Seni pada malam 11 Januari lalu. Di Pulau Pinang, seorang wanita warga emas mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan 3 kemalangan November tahun lepas. Tan Liu Le, 76 tahun, didakwa memandu dengan kelajuan berbahaya dan menyebabkan kemalangan motosikal yang ditunggang mangsa berusia 15 hingga 40 tahun. Bagi pertuduhan pertama, nenek tersebut didakwa menyebabkan kemalangan Muhammad Afiq Rozani, 23 tahun. Bagi pertuduhan kedua melibatkan Muhammad Nur Ezri Ahmad Nordin, 40 tahun bersama pembonceng Nur Irfan Hakim Muhammad Nur Ezri. Untuk pertuduhan ketiga, Liu Li didakwa memandu dengan kelajuan berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan motosikal ditunggang Muhammad Syamil Zulkarnain, 22 tahun dan pembonceng Kristina Abdullah, 22 tahun. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak lebih RM15,000. Kes akan disebut semula 8 Mac depan. Kompleks Mahkamah Kuala Terengganu digemparkan dengan ancaman bungkusan menyerupai bom yang diletakkan di hadapan pagar kompleks berkenaan. Ketua Polis Negeri Datuk Mazli Mazlan berkata pihaknya menerima laporan daripada petugas keselamatan di kompleks tersebut pada pukul 7.30 pagi yang memaklumkan menemui bungkusan itu pada pukul 6.45 pagi tadi. Pemeriksaan di lokasi menemukan sebuah bungkusan berwarna putih yang dibalut kertas A4 dengan di dalamnya berisi bateri dan dipercayai ada cabisan lampu suluh juga dalam bungkusan terbabit. Dan kita telah membuat pemeriksaan dan terdapat dalam bungkusan itu yang dibalut dengan kertas A4 mengandungi bateri. Disyaki ada cabisan lampu suluh. Beliau berkata pihaknya telah mengambil tindakan untuk memusnahkan bahan tersebut yang dipercayai diletakkan di lokasi pada malam tadi sebagai tidak mempunyai sebarang unsur letupan. Datuk Mazli berkata barang kes telah dihantar ke unit forensik IPK Terengganu untuk penilaian lanjut dan pihaknya telah membuat flushing di seluruh kawasan kompleks berkenaan dan didapati tiada sebarang unsur yang boleh mengancam keselamatan di lokasi. Namun pihaknya akan membuat pemantauan di lokasi sebagai langkah berjaga-jaga. Motif kejadian berkenaan masih dalam siasatan pihak polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
8 premis penjual makanan di Tumpat Kelantan diarah tutup selama 14 hari selepas didapati tidak mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Kelantan atau JKNK. Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, kesemua premis tersebut diarah tutup bermula semalam. 80 kaki tangan JKNK menjalankan operasi bersepadu premis bersih dengan memeriksa 59 kedai makan, restoran dan kilang makanan di daerah berkenaan. Pemeriksaan mendapati 8 premis itu tidak mencapai tahap kebersihan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk ditutup selama 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Kesalahan yang dikenal pasti antaranya gagal mematuhi peraturan kebersihan makanan, pembuangan sisa makanan ke dalam longkang yang menyebabkan bau busuk dan penyimpanan bahan mentah dalam keadaan terdedah yang berisiko berlakunya pencemaran silang. Premis-premis yang diarah tutup itu juga didapati membiarkan makanan terdedah sehingga berisiko tercemar dengan kehadiran lipas, lalat dan tikus. Selain itu, premis tersebut juga tidak menjaga suhu peti sejuk mengikut standard yang ditetapkan. Sekiranya pemilik premis masih tidak mematuhi tindakan pembetulan pada lawatan berikutnya, arahan penutupan premis akan dibuat mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Hasil tindakan pantas agensi kerajaan dapat menghalang aliran cecair berwarna hitam yang dipercayai minyak enjin daripada terus memasuki Sungai Linggi yang berpotensi menjejaskan operasi loji rawatan air Linggi. Jika lambat, ia berkemungkinan akan menjejaskan bekalan air kepada seramai 47,000 akaun pengguna sekitar Seremban. Berdasarkan aduan daripada orang awam ini, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan bersama dengan BKSA Negeri Sembilan, Syarikat Air Negeri Sembilan dan Majlis Bandaraya Seremban serta Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan berserta juga dengan pihak polis PDRM telah dengan segera menggerakkan pasukan untuk membuat pengesanan dan mengenal pasti punca. Tindakan pantas agensi-agensi ini telah berjaya mengesan dan menghalang aliran cecair berwarna hitam yang dipercayai minyak enjin daripada terus memasuki Sungai Linggi yang berpotensi menjejaskan loji rawatan air kita. Terdahulu Datuk Seri Aminuddin melakukan tinjauan bagi melihat perkembangan laporan berkenaan pencemaran Sungai Linggi di LRA Linggi. Beliau berkata proses persempelan air telah pun dibuat oleh agensi kerajaan yang berkaitan bagi tujuan siasatan dan tindakan perundangan. Setakat jam 8 pagi tadi, LRA Linggi masih beroperasi pada kapasiti 100%. Jelasnya kes ini sedang dalam siasatan oleh agensi-agensi kerajaan terbabit di bawah kesalahan pencemaran sumber air. Tegas beliau, kerajaan negeri komited dalam membantras kes-kes berkaitan pencemaran sumber air. Tindakan tegas akan diambil kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab sehingga memberi implikasi terhadap pembekalan air terawat untuk rakyat Negeri Sembilan khususnya. 3 jambatan panel keluli bermodular atau Jambatan Beli telah dipasang Kementerian Kerja Raya di seluruh negara susulan musim tengkujuh sejak November lalu. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata Jambatan Beli pertama siap dipasang di Melaka pada 21 November disusuli Jeli Kelantan pada 8 Januari lalu dan jambatan ketiga di Pekan yang dibina pada 11 Januari lalu. Menurut Datuk Seri Ahmad, Jabatan Kerja Raya mempunyai stok 1,780 panel besi bermodular yang boleh digunakan untuk memasang 17 jambatan beli sekiranya berlaku masalah seperti ini. Dalam musim tengkujuh ini ada 3 jambatan beli yang dibina dan telah diguna pakai, dirasmi oleh Ketua Menteri Melaka di Melaka baru-baru ini. Lepas itu telah dibuka di Jeli Kelantan. Dah dibuka jalannya dan ini yang ketiga. Jadi kita berharap musim tengkujuh berhenti. Walaupun demikian kita ada stok jambatan beli jika memerlukan. Ada berapa stok? 1,780 kaki. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat kerja pemasangan jambatan beli di Seksyen 102 Jalan Kuantan Segamat dekat Pekan Pahang pagi tadi. Menurut Datuk Seri Ahmad, jambatan di Pekan ini adalah pembinaan jambatan beli paling pantas yang hanya memerlukan 3 hari siap berbanding jambatan beli lain yang mengambil masa antara 5 hingga 7 hari. Namun ujarnya disebabkan faktor cuaca hujan sepanjang minggu lepas,
kerja penurapan untuk laluan masuk ke jambatan ini belum dapat disiapkan dan dijangka boleh digunakan menjelang hujung minggu ini. Jambatan sepanjang 30 meter itu dibina susulan kejadian jalan mendap pada 7 Januari lalu selepas hujan berterusan di kawasan terbabit. Hujan lebat yang mengakibatkan limpahan air sungai dan arus deras di bawah jalan menghakis permukaan tebing serta lapisan di laluan berkenaan. Sebelum ini, jambatan beli dipasang di Kampung Setulang Daing, Melaka pada November lalu susulan kejadian jambatan asal di kampung itu roboh pada 16 Oktober tahun lalu. Jambatan beli kedua pula siap dipasang pada 8 Januari lalu di Jalan Dabung Jeli, dekat Jeli, Kelantan. Susulan laluan itu terputus akibat aliran air deras. Kerajaan Selangor serap peningkatan kos air. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan Selangor akan menyerap dan menanggung peningkatan kos pelarasan tarif air bagi lebih 1 juta rakyat Selangor serta bagi rumah ibadah dan kebajikan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dalam satu kenyataan memaklumkan tanggungan kos tersebut dianggarkan sekurang-kurangnya RM40 juta setahun. Sebanyak 285,673 akaun penerima air percuma menerusi skim Air Darul Ehsan SADE akan menerima manfaat berkenaan. Setiap isi rumah yang menerima SADE sebelum ini membabitkan anggaran RM11.40 sebulan dan akan meningkat kepada RM13 sebulan. Sehubungan itu, kos tanggungan oleh kerajaan negeri juga turut meningkat daripada RM31.8 juta kepada anggaran RM37.3 juta setahun. Manakala bagi rumah-rumah ibadah dan rumah kebajikan di Selangor, kerajaan negeri akan menanggung kos peningkatan sekitar RM2 juta. Kerajaan negeri dalam pada itu memaklumkan jumlah tanggungan tersebut mencukupi untuk manfaat rakyat Selangor seperti mana yang telah diperuntukkan dalam Belanjawan Selangor 2024. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor membuka peluang kepada rakyat Selangor yang berpendapatan RM5,000 ke bawah dan ingin memohon untuk air percuma SADE boleh melayari laman web berikut bagi maklumat lanjut serta proses pemberian air percuma. Terdahulu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memaklumkan pelarasan tarif air di seluruh Semenanjung Malaysia serta wilayah Persekutuan Labuan akan bermula pada 1 Februari depan. Pendaftaran pengguna sistem pangkalan data utama atau PADU di Perak setakat ini masih rendah, iaitu hanya sekitar 5.7%. Bagi membantu usaha kerajaan menambah jumlah pendaftaran PADU di negeri itu, Masjid Ar-Rahmah di Kampung Eko Bota mengambil inisiatif mengadakan program berpadu madani dan pendaftaran padu untuk penduduk kampung, terutama kepada golongan warga emas. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Dosen Perak Muhammad Ridauddin Masud berkata, beliau menyambut baik usaha terbabit kerana setakat ini masih ramai yang belum mendaftar padu di negeri itu sejak dilancarkan 2 Januari lalu. Jabatan Perangkaan Negeri Perak kita bekerjasamalah dengan pejabat-pejabat penghulu. Bila contohnya macam ada program-program bersepadu madani macam ni kan, insya-Allah kita akan menghantarlah anggota kita bagi melicinkan pendaftaran. Biasanya memang kalau di PD-PD ada 70 PD di seluruh Perak ni, memang kita ada kehadiran anggota kita secara berjadual lah. Taklah kata tetap setiap hari ada di PD, tapi mungkin seminggu 2 hari ataupun sehari lah. Sebab kita kena rotatekan anggota kita di PD-PD mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Ridauddin, Dosen Perak akan menggandakan usaha melibatkan program pendaftaran beramai-ramai di kesemua 70 pusat ekonomi digital seluruh Perak bagi memastikan sasaran 100% berdaftar sebelum 31 Mac depan dapat dicapai. Ujar beliau, penganjuran program pendaftaran sistem padu secara beramai-ramai itu adalah pendekatan terbaik bagi memastikan tiada kelompok rakyat yang tercicir daripada mendapat bantuan atau subsidi selayaknya. Sementara itu, bagi warga emas, mereka mengharapkan agar proses pendaftaran padu dapat dipermudahkan. Menurut Abdul Rahim Mat Ali, maklumat tidak jelas yang memerlukan dokumen berkaitan menyebabkan proses pendaftaran tidak berjalan lancar dan beliau tidak dapat menyiapkan urusan pendaftarannya. Tapi saya tak bawa anak ke ni. Pasal nombor IC dia apa saya tak bawa. Saya kena balik, esok saya datang balik. Kenapa tak daftar kat rumah? Kalau ada
Kalau boleh saya datang rumah lah pasal anak saya pun ada komputer. Kenapa tak kat rumah? Pasalnya ada kawan bagi tahu tadi. Dia kata ada di sini, saya datang mari. Lagi senanglah di sini. Ya, tapi kalau dia tak boleh, pasalnya saya bawa IC je, IC saya je. Namun bagi mereka yang tiada kemudahan internet, pendaftaran padu di lokasi-lokasi yang disediakan sangat membantu mereka. Mudah tak bila dia buat daftar dekat sini? Mudah. Kenapa tak daftar kat rumah? Internet tak ada. So bila daftar kat sini, pakcik datang sebab datang. Saya ada internet. Saya ada internet. Saya buat sendiri ni. Baik, masih ramai rakyat Malaysia tidak melakukan pengasingan sisa pepejal dan mengamalkan kitar semula dalam kehidupan harian yang bukan sahaja merugikan wang ringgit, malah turut membahayakan alam sekitar. Menyedari permasalahan itu, Alam Flora Environment Solution telah merencanakan beberapa strategi dengan misi meningkatkan amalan kitar semula dalam kalangan rakyat Malaysia untuk tahun 2024. Menurut Pengurus Pemerolehan Semula dan Rawatan Sisa FS Ismi Azura Istiarhan, kira-kira 30% sisa buangan pepejal yang boleh dikitar semula tidak diasingkan. Perkara tersebut merugikan kerana barangan tersebut perlu dihapuskan jika tidak pun kos pemulihan barangan menelan belanja yang tinggi. Katanya berdasarkan laporan Pusat Kajian Alam Sekitar dan Kebangsaan NECC pada 2022, Malaysia mempunyai kadar penghasilan sisa pepejal domestik hampir 40,000 tan setiap hari dan dijangka meningkat 1.5 kali ganda pada 2050. Jadi dengan adanya fasiliti ini, kami harap kami akan dapat membantu meningkatkan lagi kitar semula sedia ada yang telah dijalankanlah dengan meningkatkan kadar pemerolehan semula sisa dan juga kami boleh membantu dalam aktiviti ekonomi kitaran ataupun sirkular ekonomi. Berdasarkan kapasiti yang kami ada, iaitu di Kuala Lumpur 65 tan sehari dan di Putrajaya 15 tan sehari, kami akan cuba memaksimumkanlah kapasiti yang ada. Tambah beliau, pihaknya sedang memaksimumkan penggunaan Facility Recovery Initiative Sustainable Eco Facility RISE dan Integrated Recycle Facility IRF untuk menguruskan sisa buangan yang dilihat memberi bahaya terhadap alam sekitar. Beliau ditemui ketika kempen 3R Reduce, Reuse, Recycle at TVL Hijrah di studio TVL Hijrah di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TVL Hijrah Namanzi Haris berkata pelbagai kerjasama akan dijalankan bersama FS khususnya untuk menyebar luas kesan bahaya sisa makanan terhadap alam sekitar akibat daripada sikap rakyat Malaysia yang sukakan pembaziran. Majoritinya adalah makanan. Majoritinya adalah makanan daripada rumah. Kan kita duk ingat bahan-bahan terbuang daripada syarikat ke daripada kilang ke apa. Rupanya contributing separuh daripada bahan buangan adalah daripada rumah. So dia sebenarnya inline juga dengan apa yang kita boleh usahakan, iaitu pentingnya untuk kita mengelak pembaziran. So kita merasakan akan ada beberapa program bersempena kita nak sambut Ramadan pun. Sempena kempen 3R at TVL Hijrah hari ini, kaki tangan stesen televisyen Islam itu turut bergotong royong untuk membersih ruang kerja dan mengaplikasikan konsep 3R dalam usaha menyokong kempen berkenaan. Satu kotak ubat tebusan, 1,000 kotak ubat untuk rakyat Gaza. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan konflik di Gaza. Hamas mengumumkan syarat baharu bagi penghantaran ubat-ubatan kepada tebusan Israel, di mana truk bantuan yang membawa bekalan itu tidak boleh diperiksa oleh Israel. Di bawah perjanjian yang dicapai menerusi Qatar dan Perancis itu, bantuan kemanusiaan termasuklah ubat juga perlu dibekalkan kepada orang awam di Gaza sebagai pertukaran terhadap bekalan ubat yang disalurkan kepada tebusan terbabit. Syarat baru itu dimaklumkan ahli kanan Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, menerusi laman X. Menurut beliau, setiap kotak ubat yang masuk untuk 45 tebusan adalah menyamai dengan 1,000 kotak ubat buat penduduk Gaza. Ubatan itu juga akan dibekalkan melalui negara yang dipercayai Hamas dan bukannya Perancis. Semalam, sebuah pesawat Qatar yang membawa ubat-ubatan tiba di El Arish, Mesir. Bekalan itu kemudian difahamkan telah memasuki Gaza menerusi sempadan Rafah dan diserahkan kepada Palang Merah Mesir sebelum dipindahkan kepada tebusan.
Hamas membebaskan berpuluh-puluh tebusan sebagai pertukaran untuk tahanan Palestin yang ditahan oleh Israel ketika gencatan senjata pada November lalu. Dan ketika bantuan perubatan hasil rundingan Qatar memasuki Gaza, Israel masih memperhebat serangan udara sehingga menyebabkan puluhan rakyat Palestin maut. Di Rafah, kanak-kanak antara 16 yang dilapor maut dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan kediaman, iaitu kawasan yang diisytihar Zionis sebagai zon selamat. 20 rakyat Gaza turut cedera dalam serangan tidak berperi kemanusiaan itu. Sementara itu, Hamas turut mengesahkan bahawa Zionis telah melancarkan puluhan serangan di Han Yunis yang bermatlamat untuk menghapuskan pemimpin Hamas. Di kamp pelarian Tulkarim di tebing barat, penduduk dilihat meninggalkan kediaman masing-masing selepas tentera Israel semakin memperhebat serbuan di wilayah yang diduduki itu. Serangan Zionis di kamp pelarian Tulkarim dan Balatas malam sahaja meragut lebih 10 nyawa. Lebih 100 hari perang Israel-Hamas, 24,448 rakyat Palestin terbunuh, manakala 85% penduduknya hilang tempat tinggal. Puak Houthi di Yaman disenaraikan semula sebagai entiti pengganas oleh Amerika Syarikat selepas siri serangan kapal dagang berkaitan Israel di Laut Merah. Sekutu Israel itu mengugut untuk hanya menarik semula label itu selepas Houthi memberhentikan serangan mereka. Amerika Syarikat berkata penyenaraian itu untuk menghalang pendanaan ke atas kumpulan Houthi serta menyekat akses mereka terhadap pasaran keuangan. Tekanan dibuat Washington itu juga untuk memastikan Houthi bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat, Jake Sullivan berkata, sebaik sahaja Houthi menamatkan serangan di Laut Merah, Amerika Syarikat akan segera menyemak semula label pengganas ke atas puak itu. Washington mendakwa serangan dilakukan Houthi bukan sahaja melibatkan kapal dagang berkaitan Israel, tetapi berpuluh negara lain turut terkesan. Selain melabel Houthi pengganas, Amerika Syarikat juga menggunakan tindakan ketenteraan dan penubuhan gabungan antarabangsa untuk melindungi kapal-kapal di Laut Merah daripada diserang. Tindakan Houthi menyerang kapal-kapal dagang berkaitan Israel di Laut Merah adalah sebagai tanda solidariti terhadap nasib penduduk Gaza di Palestin. Serangan dibuat selepas pelbagai desakan yang dibuat Yaman untuk Israel menghentikan serangan di Gaza tidak diendahkan. Untuk rekod, pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menarik label Houthi sebagai entiti pengganas pada 2021 bagi mengelakkan krisis kemanusiaan di negara itu memburuk. Sementara itu, kumpulan Houthi Yaman tidak tunduk dengan label pengganas yang dibuat Washington dan akan kekal memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Jurucakap kumpulan Houthi Yahya Sari menegaskan mereka tidak akan berdiam diri dan akan terus mempertahankan Yaman serta membalas serangan yang dibuat mana-mana pihak. Beberapa jam selepas dilabel pengganas, Houthi melakukan serangan ke atas sebuah kapal Amerika Syarikat AS menggunakan drone. Tentera laut kumpulan tersebut menyasarkan kapal AS Genco Picardy di Teluk Aden. Tindakan tersebut merupakan serangan balas terhadap AS dan kumpulan itu berikrar serangan akan ditingkatkan. Innal quwwat al-musallahah al-yamaniyah lan tataraddad fi istihdaf kaffati masadir at-tahdid fi al-bahrain al-arabi wal-ahmar ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم. Dalam pada itu, susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal yang melalui Laut Merah, kebanyakan kapal komersial telah mengubah laluan di sekitar Laut Afrika Selatan dan Barat. Situasi tersebut telah membuatkan berlakunya peningkatan trafik serta pelabuhan-pelabuhan di Afrika sesak teruk. Keadaan itu turut memberi tekanan yang ketara terhadap infrastruktur pelabuhan dan ekonomi pelabuhan di Israel. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.